Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu Tahun 5. Tema yang keempat, perpaduan. Unit yang ke-10, memupuk perpaduan. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini iaitu Kem Perkemahan Muhibah dalam standard pembelajaran 3.3.2. Dari segi standard kandungan 3.3 ini, kita akan menghasilkan penulisan. Dari segi standard pembelajaran 3.3.2, kita akan mengedit dan memurnikan perenggan dan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengedit dan memurnikan teks dari 5 aspek penggunaan kata dan 2 struktur ayat dengan betul. Dari segi kriteria kerjaan, murid dapat mengedit dan memurnikan teks dari 5 aspek penggunaan kata dan 2 struktur ayat dengan betul secara individu. Jom kita belajar kemahiran menulis. Murid-murid perlu bersedia dan buka buku teks muka surat 78. Tajuk yang ingin kita kongsikan pada hari ini iaitu Kem Perkemahan Muhibah. Baiklah murid-murid, inilah paparan teks yang terdapat dalam buku teks kalian. Seperti biasa, kita akan membaca teks ini. Dalam teks ini mengandungi kesalahan-kesalahan yang perlu kita edit dan murnikan. Jadi ketika cikgu baca teks ini, kamu kurungkan kesalahan-kesalahan yang kamu nampak. Ya, nanti kita akan bincangkan selepas ini. Jelas ya murid-murid? Mari kita baca dahulu teks. Kem Perkemahan Muhibah. Farisha berkongsi cerita tentang kem perkemahan muhibah yang telah berlangsung di sekolah kepada anggota keluarganya. Majlis telah dimulakan dengan acara sambutan ketibaan tetangga kehormat. Majlis ini adalah untuk menjalin pautan perpaduan antara murid di sekolah berbagai aliran. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Acara perasmian dimulakan dengan paluan kompang, tabla, dolak dan gendang Cina daripada kelab alunan serumpun. Kemudian, tetamu dan murid-murid kaku menyanyikan lagu patriotik dan beberapa kuntum lagu muhibah seperti lagu Setia. Selepas itu, tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkemahan. Mereka teruja apabila melihat murid-murid pelbagai kaum bekerjasama ketika menghias kemah. Penyampaian hadiah kepada badan beruniform sekolah ialah penutup acara majlis itu. Sebelum bersurai, semua murid dan tetamu ke kantin untuk menjamah selera. Mereka makan sambil dihiburkan dengan laungan lagu. Sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Jika kamu dengar bacaan ini sampai kepada cikgu tadi, cikgu pasti mesti ia kelihatan pelik. Kerana dalam teks ini mengandungi kesalahan dari segi struktur ayat dan juga perkataan yang digunakan. Sudahkah kamu mengenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut? Cikgu harap selepas ini kita akan bincangkan kamu telah dapat mengagar ataupun memastikan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam teks ini. Jika kamu lihat teks ini tentang kem perkemahan muhibah yang telah dikongsikan oleh Farisha kepada ahli keluarganya, di mana majlis ini melibatkan pelbagai murid di sekolah, iaitu pelbagai aliran yang bertujuan untuk menjalinkan perpaduan di antara murid-murid tersebut. Acara perasmian dimulakan dengan persembahan paluan kompang, tabla, dola dan gendang Cina daripada kelab alunan serumpun. Kemudian murid-murid menyanyikan lagu patriotik dan juga lagu Setia. Selepas itu, ibu bapa dan tamu telah beramah mesra dengan peserta dan melawat tapak perkemahan. Mereka sangat teruja melihat murid-murid yang pelbagai kaum ini bekerjasama. Majlis ini diakhiri dengan majlis penyampaian hadiah kepada badan beruniform. Kemudian, mereka ke kantin untuk menjamu selera serta dihiburkan dengan beberapa lagu. Sikap inilah yang akan memupuk perpaduan di kalangan murid-murid. Jelas ya murid-murid, cerita tentang kem perkemahan muhibah. Mari kita lihat perenggan demi perenggan untuk mengedit dan memurnikan teks yang mengandungi
pelbagai jenis kesalahan ini. Okay, kita teruskan. Kita lihat dulu perenggan yang pertama ini, ya. Majlis telah dimulakan dengan acara sambutan ketibaan tertangga kehormat. Majlis ini adalah untuk menjalin pautan perpaduan antara murid di sekolah pelbagai aliran. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Dalam perenggan pertama ini telah diletakkan beberapa tulisan berwarna merah, iaitu perkataan-perkataan dan struktur ayat yang salah dan perlu kita edit. Ya. Jadi kamu boleh keluarkan sahaja perkataan yang salah, iaitu tetangga, pautan, juga struktur ayat yang perlu kita edit. Ya, selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Kerana aktiviti yang pertama ini, kita hanya mengenal pasti kesalahan dari aspek penggunaan kata dan struktur ayat je dahulu. Aktiviti yang kedua nanti baru kita edit. Okay, seterusnya, kita lihat perenggan yang kedua. Tadi cikgu telah minta kamu untuk mengenal pasti kesalahan tersebut dan mengurungkan kesalahan. Ya, mari kita semak sama tak apa yang kamu cari dengan cikgu berikan ini. Okay, kita baca dahulu. Acara perasmian dimulakan dengan peluang kompang, tabla dola dan genang Cina daripada kelab alunan serumpun. Kemudian tetamu dan murid-murid kaku menyanyikan lagu patriotik dan beberapa kuntum lagu muhibah seperti lagu setia. Selepas itu, tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkhemahan. Mereka teruja apabila melihat murid-murid pelbagai kaum bekerjasama ketika menghias kemah. Cikgu pasti ya, kepada murid-murid yang belum sempat untuk mengenal pasti kesalahan, apabila cikgu baca kali yang kedua ini, tentu kamu dah terjumpa ataupun terdengar perkataan-perkataan yang tidak bersesuaian yang digunakan dalam teks. Yang pertama iaitu kaku. Ya, murid-murid kaku menyanyikan lagu patriotik. Yang kedua, dan beberapa kuntum lagu. Yang ketiga, untuk. Tiga perkataan ya, penggunaan kata yang salah dalam penggunaan perenggan kedua ini. Kaku, kuntum dan untuk. Manakala dari segi struktur ayat, terdapat satu kesalahan ya, struktur ayat dalam perenggan kedua yang perlu kita betulkan. Selepas itu, tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkhemahan. Okay, jelasin murid-murid. Kita lihat pada perenggan yang ketiga. Penyampaian hadiah kepada badan uniform sekolah ialah penutup acara majlis itu. Sebelum bersurai, semua murid dan tetamu ke kantin untuk menjamah selera. Mereka makan sambil dihiburkan dengan laungan lagu. Sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Okay, mari kita lihat kesalahan dari segi perkataan, iaitu menjamah laungan. Ya, menjamah laungan untuk menjamah selera dengan laungan lagu. Ya, perkataan itu tak betul ya. Kita perlu edit nanti. Okay, yang dari segi struktur ayat terdapat dua, iaitu penyampaian hadiah kepada badan uniform sekolah ialah penutup acara majlis itu. Yang kedua, sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Okay, ini dua struktur kesalahan yang perlu kita murnikan. Okay, jelas kita telah kenal pasti ketiga-tiga perenggan. Okay, aktiviti yang kedua kita mengedit dan murnikan teks dari aspek penggunaan kata dan struktur ayat. Jika kamu lihat ini ialah teks yang perenggan pertama ya, telah diberikan di dalam buku teks ya. Cuba kamu lihat ya, tetangga, perkataan yang perlu kita tukar betul. Pautan, hubungan. Begitu juga dengan struktur ayat ini yang salah. Jadi yang betulnya selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dapat dipupuk sejak di sekolah lagi. Okay, dalam perenggan pertama ini telah diletakkan ataupun diberikan jawapan di dalam buku teks kalian. Kita lihat perenggan yang kedua. Okay, perenggan yang kedua ini ya, ada beberapa kesalahan di penggunaan kata, iaitu kaku, kuntum, untuk dan struktur ayat. Mari kita lihat. Okay, kaku. Ya, murid-murid kaku menyanyikan lagu patriotik. Ya, murid-murid bangun menyanyikan lagu patriotik. Okay, yang kedua, kuntum. Dan beberapa kuntum lagu muhibah. Dan beberapa buah. Ya, kuntum tu digantikan dengan buah. Dan untuk. Ya, untuk patutnya hendak. Selepas itu, tetamu dan ibu bapa hendak beramah mesra. Okay, itu dari segi penggunaan kata. Kita lihat dari segi struktur ayat. Yang salah ya.
Selepas itu, tetamu ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkemahan. Struktur ayatnya tunggang langgang. Jadi, ayat yang betul. Selepas itu, tetamu dan ibu bapa melawat ke tapak perkemahan untuk beramah mesra dengan peserta. Okey, jelas ya murid-murid? Jika kamu masih lagi tidak pasti ayat yang mana, kamu boleh rujuk di bahagian atas ni. Cikgu ada sertakan keratan setiap perenggan supaya kita boleh rujuk penggunaan perkataan yang betul di dalam ayat. Okey, kita beralih ke perenggan yang terakhir. Okey, perenggan yang terakhir iaitu sini ayatnya, keratan ayatnya dan perkataan yang salah iaitu menjamah. Ya, dalam teks ini dinyatakan sebelum bersurai semua murid dan tetamu ke kantin untuk menjamu selera. Patutnya menjamu selera. Yang kedua, laungan. Ya, laungan. Cuba kamu lihat kat teks ini. Mereka makan sambil dihiburkan dengan laungan lagu. Ya, nyanyian lagu. Ya, jadi segi struktur ayat yang kedua ini yang salah. Penyampaian hadiah kepada badan uniform sekolah ialah penutup acara majlis itu. Yang sebenarnya, penutup acara majlis itu ialah penyampaian hadiah kepada badan uniform sekolah. Okay, yang kedua, ini yang salah. Sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Yang betulnya ialah sikap mesra dalam kalangan murid dan ibu bapa mereka mengukuhkan perpaduan. Jelas ya murid-murid, kita telah memurnikan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam teks dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. Cikgu harap kamu jelas dengan perkongsian cikgu tentang mengedit dan memurnikan teks. Kita teruskan. Okay, baiklah murid-murid, untuk memastikan kamu mencapai kemahiran yang telah dipelajari pada hari ini, cikgu bagikan lagi satu tugasan, iaitu kamu perlu membaca teks ini. Ya, dalam teks ini mengandungi kesalahan dari segi ejaan yang salah, dan cikgu bantu kamu dengan membina jadual. Ejaan salah, ejaan betul. Ejaan yang salah kamu tulis bahagian salah dan kamu betulkan semula ejaan tersebut. Caranya, kamu mesti membaca teks. Ketika kamu membaca, kamu bulatkan perkataan-perkataan yang salah. Jika tidak pasti, kamu boleh rujuk kamus ataupun rujuk dengan saya. Okay, boleh murid-murid? Okay, kalau jelas, saya ingin kongsikan nilai murni yang terdapat dalam teks ini, iaitu sikap bekerjasama untuk menjayakan sesuatu acara. Jika kamu lihat dalam teks program Muhibah tadi, ya, acara yang dijalankan telah mendapat kerjasama daripada semua pihak, ya, terutamanya daripada pelbagai bangsa, ya, khususnya murid-murid, guru-guru, ibu bapa, ya, yang memberikan sokongan padu pada aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Ya, ini amat baik untuk mewujudkan perpaduan di antara kaum dengan adanya sokongan-sokongan daripada pihak luar. Okey, baiklah murid-murid, berakhirlah video penerangan cikgu tentang tajuk kita pada hari ini. Maka berakhirlah video kali ini. Kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Ya, pastikan kamu mendapat ilmu daripada kemahiran yang cikgu kongsikan pada hari ini. Kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.